This call is now being recorded. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب وهداية لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم وسرعة ونعم الملائكة المقربين وهم وافتح علينا أبواب الرحمة رب اشرح لنا صدري قال الشيخ ثم لا نفعنا scan. Dan syarat yang keempat hendaklah ada dua moza itu menutup akan tempat fardu, iaitu qadamnya, seperti serta dua mata kaki, dan sekalian pihak malaikat pihak di atas. Maka tiada disyaratkan menutup akan dia. Maka akas menutup aurat. Syarat yang keempat adalah dua moza itu menutup akan tempat fardu. Tempat fardu, kaki tempat fardu basuh daripada kaki. Menutup akan tempat fardu, iaitu tempat fardu, tempat fardu daripada kaki, iaitu qadamnya, tapak kaki, serta dua mata kaki. Jadi kasut tu kena tinggi lebih daripada dua mata kaki lah. Jangan sama dengan buku dua mata kaki tak memada lagi, bawah pada dua mata kaki tak memada lagi. Macam kebanyakan kasut sekarang tu tidak memadai. Dan pada sekalian pihak, maknanya sebelah belakang, sebelah tumit ni, sebelah depan, sebelah jari, sepatu tepi-tepi, dan pada sekalian pihak. Maknanya sekeliling khuf yang melikungi akan kaki itu mesti tutup semuanya. Jangan ada lubang, jangan terbuka. Malaikan pihak atas, malaikan pihak yang atas. Sebelah atas tu tak mengapa. Maka tiada disyaratkan menutup akan dia akan pihak yang atas. Sebelah atas tu tak mengapalah kalau tak tutup. Kalau sebelah atas tu maknanya kalau sebelah atas tu kalau terbuka kita tengok daripada atas ni nampak kaki. Tengok dari atas, masuk tengok daripada atas ni nampak kaki. Itu pun tak mengapa. Maka tiada disyaratkan menutup akan dia akan pihak atas. Maka dia katanya, maka akas menutup aurat.
menutup aurat, masalah menutup aurat bagi orang lelaki, sebalik dia. Dia kalau kita sembahyang tu, kita pakai kain belikat. Jadi maknanya kalau tengok dari bawah tu nampak aurat. Jadi maknanya dia jadi begitu. Jadi mana sekeliling malaikat pihak bawah. Jadi atas kena tutup. Sebab tu kalau daripada atas tengok nampak aurat, tidak sah sembahyang. Tapi kalau nampak daripada jihad bawah, maka tak mengapa. Itu biasanya kalau orang pakai kain belikat saja tu, akan nampaklah kalau tengok dari bawah. Maka sebaliknya ialah khuf. Maknanya kalau sebelah atas terbuka, maka tak mengapa, tak disyaratkan tutup sebelah atas. Jadi mana sebelah bawah tutup, sekeliling tutup, melainkan atas. Tapi kalau aurat kitanya, jadi atas wajib ditutup, sekeliling wajib ditutup, melainkan bawah. Jadi khuf melainkan atas, begitu ya. Maka akasnya ni masalah menutupkan tempat fardu daripada kaki, masalah dua moza, dua khuf ini akas sebalik dengan tutup aurat. Gitu ya. Maka tiada memandai moza yang tiada menutup tempat fardunya. Tempat fardu daripada kaki. Kaki itu tempat fardu, tempat wajib kena basuh. Sebab kita maklum sakat mana yang wajib kena basuh kaki, sakat tu kena ditutup oleh khuf, malaikat sebelah atas. Maka tiada memadai untuk nak sapu. Maknanya kalau tak menutup akan sekalian tempat fardu tu, maknanya wajib kena basuh kaki lah, tak boleh nak sapu. Maka tiada memadai moza yang tiada menutup tempat fardunya. Seperti carik atau berlubang, dan jikalau sedikit sekalipun. Berlubang tu jikalau sedikit sekalipun. Seperti setengah-setengah kasut yang baru, yang sekarang tu di tepi tu dia buat lubang angin. Maka itu tak boleh dah tu. Sekiranya kalau jadi khuf tu tak boleh dah tu kita nak sapu, sebab ada buka lubang. Dia nak bagi masuk keluar angin, dia ada buka buat lubang sikit. Maka itu tak memadai. Jadi maknanya kena menutupi sekalian seluruh tempat fardu. Jadi maknanya sekeliling dan pihak bawah jangan ada lubang. Walaupun jadi cari sekalipun, walaupun berlubang sengaja dibuka untuk nak keluar angin, keluar masuk angin sekalipun, walaupun sedikit sekalipun, tidak boleh, tidak memadai kita sapu. Dan demikian lagi jikalau kelihatan suatu daripada tempat fardu pada jahitnya, pada jahit pada pada jahitnya moza. Kalau tukar jadi nun tu macam ya. Pada jahitan moza, maka tiada memadai. Tetapi dimaaf jika terus air pada jahitnya moza. Jahitan tu macam mana? Itu kerana sukal meliharakan dia daripadanya. Dia katanya, dan demikian lagi jikalau kelihatan suatu daripada tempat fardu, jadi nampak pada jahitan moza. Jadi tempat jahit tu dia jadi lubang tu jadi luas. Jadi maknanya kita tengok daripada atas ni nampak kaki sebelah bawah. Nampak tempat wajib kena basuh tu lah. Nampak kaki misalnya kat tengah tu. Kalau kita tengok tu nampak.
Sebab dia buka lubang untuk nak jahit tu jadi luas. Kalau jahit tu cocok dengan jarum, dia tak buka lubang tu, itu tak mengapalah. Tapi kalau dia buka jadi lubang dulu, lepas tu masukkan tali benang untuk nak buat ikat tu sehingganya jadi luas, sehingganya kita duduk, kita berdiri ni, kita duduk, kulit kaki kita sebelah dalam tu nampak. Nah. Maka tidak memadai. Itu maknanya, dan demikian lagi, jikalau kelihatan suatu daripada tempat fardu kaki yang wajib basuh lah, kalau kita nisbah bagi basuh, pada jahitan moza, maka tiada memadai. Jadi maknanya dia buka lubang tu jadi luas, buat bulat, lepas tu masuk tali. Jadi kat celah tu ada nampak kulit kaki, maka tak memadai. Tetapi dimaaf jika terus air, boleh masuk air, terus air pada jahitnya moza itu. Nah, tapi maknanya kalau kita cocok dengan jarum tu, maknanya nak jahit tu cocok terus dengan jarum. Jadi maknanya dia tak jadi luas lah. Lubang tempat jahit tu, tempat benang tu tak jadi luas. Tetapi kalau kita berjalan di dalam air, maka air itu berjerat masuk ke kaki. Jerat masuk melalui lubang tempat jahit itulah. Maka itu dimaafkan. Sebab kalau tak buat begitu, kena pakai gam. Tak boleh nak jahit. Sebab kalau apabila jahit tu memanglah air akan masuk mengikut lubang-lubang kat celah benang. Maka itu dimaaf. Kerana sukar melahirkan dia akan dua moza, akan moza daripada terus air. Jadi nak buat macam mana kalau tak jahit? Kalau jahit mesti kena ada luka, kena ada lubang juga sikit-sikit. Masuklah air. Dan memadai dua moza itu daripada kaca yang cerah, macam botol kaca. Kalau buatan daripada kaca, dia tak mesti buatan daripada kulit. Kalau yang sekarang tu, yang orang dusun pakai tu, orang berkebun pakai tu, dia buat daripada getah kan. Buatan daripada getah. Boot sekarang tu, biasa orang kebun pakai tu buatan daripada getah. Maka dia katanya, dan memadai moza itu daripada kaca yang cerah. Cerah tu maknanya nampak di dalam tu, nampaklah kaki di dalam tu macam botol kaca tu, kita nampak air kat dalam kan. Tak mengapa. Jikalau menegakkan daripada melihat akan tempat wuduknya, pada pelihatan mata sekalipun. Dan jikalau tiada menegah daripada melihat akan tempat fardu pada pelihatan mata sekalipun. Jadi kita tengok tu nampaklah. Maka tak mengapa, sebab dia cerah, dia ni bukan sebab kaki bukan aurat. Tapi kalau baju jenis begitu tak boleh. Yang menutup aurat, sebab walaupun tutup tapi nampak aurat, itu tak boleh. Adapun khuf, kalau jenis kaca atau jenis macam ni, macam botol air ni, kalau kita tengok tu nampak benda di dalam, nampak sampai ke sana, maka itu tak mengapa. Tapi dia syarat lagi lah, selesa ke tidak berjalan tu. Dia tengok di situ pula. Sekiranya kalau selesa berjalan, maka boleh lah. Tapi kalau jalan 2-3 kali pecah kaca tu, maka tak boleh nak sapu juga. Itu syarat lain. Tapi sini nak cerita katanya, sekiranya kalau cerah macam kaca tu, maka tapi dia tidak ada lubang, tidak ada apa lah, air tak masuk lah. Maka bolehlah kita nak sapu. Mengikut syarat di sini tu boleh. Walaupun nampak kaki sebelah dalam tu nampak, kalau tak pakai stukin tu nampak. Sekalipun tak mengapa.
walaupun kita nampak sekalipun, tak menegah akan pelihatan mata sekalipun. Kerana maksud di sini menutup daripada terus air kepadanya juga. Di sini ni kita pakai khuf ni, maknanya jangan ada lubang tu sekiranya kalau kita berjalan di dalam air tu, air tak masuk. Air tak masuk mengikut lubang-lubang tu. Maka kalau buat daripada kaca sekalipun dah memanglah. Kalau plastik sekalipun, kalau getah sekalipun, kalau daripada kayu ke masalah, katalah. Sebab maksud di sininya jangan bagi ada lubang, jangan bagi air masuk. Melainkan tempat jahit. Bukan menutup daripada pelihatan mata, bukan nak tutup daripada pandangan mata. Bukan, tak macam aurat. Aurat ni nak tutup daripada pandangan mata. Begitu. Maka adalah hukumnya bersalahan menutup aurat. Bersalahan tak sama dengan masalah menutup aurat. Menutup aurat ni dia kena tutup supaya tak nampak apa dia? Tidak kelihatan akan badan di bawah pakaian itu. Adapun di sini nak tutup supaya air jangan masuk. Maknanya jangan ada lubang, jangan bagi air masuk. Dan jikalau ada dua moza itu berlapis-lapisan. Ini masalah katanya dia dia tak nak bagi ada lubang-lubang. Sekiranya kalau kita selam, tidak pun kita berjalan di dalam air itu, maka air tak masuk. Air tak masuk, malaikat pada tempat-tempat sepitan jahit tu, lubang-lubang jahit tu pun jangan luas sangat. Maka sekiranya kalau dia pakai khuf dua lapis, kalau dia pakai khuf dua lapis, dan jikalau ada dua moza itu berlapis-lapis, mana dia pakai dua lapis. Dan cari ia lapisnya yang di luar atau yang di dalam, maka tiada maaf jika ada lapisnya yang tiada cari itu kuat. Tengok dia katanya masalah kita pakai masalah kita pakai dua lapis. Maknanya kalau dua belah kaki mana guna 4 dah. Macam pakai stukin 2 lapis tu lah. Tapi mesin ni masalah khuf, 2 moza. Dan jikalau ada 2 moza itu berlapis-lapis, dan cari ia lapisnya, dan cari, kalau tak ada ia tu macam mana? Dan cari lapisnya yang luar. Dan cari ia tu tak nak. Dan cari lapisnya yang di luar. Jadi sebelah luar tu cari. Sebelah dalam tu elok. Satu, atau yang di dalam atau yang di dalam, maknanya yang cari tu sebelah dalam. Yang sebelah luar tu elok. Maka tiada maaf.
maka tiada mengapa maka tiada mengapa maknanya boleh nak sapu. Maka tiada mengapa yakni boleh nak sapu. Jika ada lapisnya yang tiada cari yang elok kuat. Masih kuat lagi, masih kukuh lagi. Kuat tak kuat tu dikandaki kuat tu tengok syarat yang kelima. Kita tengok syarat yang kelima sama tera bawah sikit. Syarat yang kelima hendak adalah dua moza itu teguh. Teguh tu lah mana kuat, kukuh. Kuat, teguh, sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya dengan tiada berkasut. Nah, sekiranya kita boleh berjalan tu di atas dia tu boleh berjalan ke sana ke sini, maknanya dia tak cari, tak rusaklah dengan tiada berkasut. Maknanya dengan tak ada pakai kasut. Kerana berulang-ulang menghasilkan hajat. Nanti kita cerita balik di situ. Jadi maknanya itu dimaksud dengan kuat. Dimaksud dengan kuat di sini ialah tengok syarat yang kelima. Jadi masalahnya kalau kita pakai dua moza tu, dua lapis, maka sekiranya dia kata dan cari ia lapis yang di luar. Mana sebelah luar ni cari. Maknanya sebelah luar ni cari tapi sebelah dalam tu elok. Begitu. Yang luar ni ada berlubang lah. Kalau dia saja tu masuk air lah. Maknanya sebelah luar tapi sebelah dalam tu elok. Atau yang di dalam atas pada yang di luar. Maknanya dan cari lapis yang di dalam. Mana yang sebelah dalam tu, yang di dalam tu lapisan yang kedua tu cari. Yang di luar ni elok. Jadi maknanya elok satu, cari satu. Elok satu, cari satu. Takkah yang dalam, yang luar pun. Jangan cari kedua lah. Jadi maknanya elok satu, cari satu. Sama ada di luar ke artinya yang di dalam. Maka jawab dianya, maka tiada mengapa maknanya boleh nak sapu. Boleh nak sapu di atas khuf. Boleh nak sapu tu jika ada lapis yang tiada cari yang elok tu kuat. Jadi maknanya kalau sebelah dalam tu cari. Tapi sebelah luar tu elok. Maka yang sebelah luar tu kuat lagi. Boleh nak sapu. Artinya yang sebelah luar tu dah cari. Tetapi sebelah dalam tu elok lagi. Maknanya tak cari. Lagi pulaknya dia tu masih kuat lagi. Maknanya boleh berjalan jauh lagi dah dengan dia. Maka boleh kita nak sapu. Dan jika ada cari kedua lapisan yang di luar dan yang di dalam. Maka mana? Dan jika cari kedua-dua lapis, yang di luar pun cari, yang di luar dan yang di dalam. Dua-dua lapis tu cari kedua. Maka jika berbetulan keduanya, maka tiada memadai. Dan jika tiada berbetulan keduanya, maka tiada mengapa.
Hmm. Kalaulah cari kedua-dua lapis, maka kalau cari kedua-dua lapis tu kita tengok gini pula. Maka jika berbetulan keduanya, maknanya tempat cari tu jadi berbetulan. Tempat cari tu jadi berbetulan. Jadi maknanya tempat cari sebelah luar dan sebelah dalam tu jadi berbetulan. Jadi maknanya dah pakai dua lapis tetapi nampaklah kaki sebelah dalam. Nampaklah kaki sebelah dalam dengan sebab cari yang di luar dan yang di dalam tu jadi berbetulan. Jawabnya maka tiada memadai. Maka tiada memadai. Maknanya tak boleh nak sapu. Maka tiada memadai maknanya tak boleh nak sapu situ. Sebab jadi mana kalau berbetulan tu mana yang di luar pun cari kat situ, yang dalam pun cari kat situ. Jadi nampak kaki dah. Maka tak memadai. Tak boleh kita nak sapu maknanya ambil wuduk lepas pada sapu kepala tu kena basuh kaki dah. Dan jika ada cari keduanya mana? Dan jika tiada berbetulan, kita katanya yang luar tu cari sebelah kiri, sebelah maknanya sebelah depan, yang di dalam tu di belakang maknanya tak bertentang, tak kebetulan. Maka iaitu tiada mengapa. Mana tiada mengapa maknanya boleh kita nak sapu. Demikianlah tersebut di dalam tufah. Jadi maknanya kalau pakai dua lapis tu, kalau dua lapis, lepas tu dua lapis tu yang luar yang dalam tu carit kedua-duanya. Kalau carit kedua, mengikut Ibn Hajar di dalam kitab Tufahnya, dia kata kalau tak berkebetulan. Mana cari yang ni sini, yang sana, yang di luar di sini, maknanya tak nampak kaki lah. Maka sekiranya kalau berkebetulan gitu, kalau kita katanya ni sini, yang nu sanu, maknanya tidak berkebetulan. Maka sekiranya tak nampak kaki, maka boleh nak sapu. Sekiranya kalau berbetulan, di situlah di luar dan di dalam tu tempat yang sama. Jadi berbetulan. Jadi nampak kaki, maka tak boleh nak sapu. Itu mengikut yang disebut di dalam kitab Tufah bagi Ibn Hajar. Tetapi apa ni? Jika ada yang carit itu teguh. Tetapi jika ada yang tiada carit itu teguh, maknanya kuat tu lah, kukuh. Pada masalah carit yang tiada berbetulan. Masalah carit tak berbetulan tu maknanya jika katanya sana itu kalau carit tak berbetulan boleh nak sapu kan. Tetapi syarat jika adalah yang tiada carit itu teguh pada masalah carit yang tiada berbetulan. Dah. Tetapi jika ada yang tiada carit itu teguh. Ya.
ولو تخرق البطانة أو الزهر والباقي من البطانة ولو تخرقت من موضعين لم يضره. Ya. Tetapi jika yang tiada cari, tempat yang tak cari itu teguh pada masalah cari tiada berbetulan itu memadalah, dan jika dhaif memberi mudarat. Jadi maknanya apabila cari kedua-dua tetapi tak berbetulan, ya, tetapi tak berbetulan, maka dia katanya tiada mengapa, maknanya boleh nak sapu, tapi atas syaratnya atas syaratnya yang lain daripada tempat cari itu masih kuat, masih kukuh lagi. Atas syaratnya lain daripada tempat cari itu masih kuat, masih kukuh lagi, masih teguh lagi, maka bolehlah. Dan jika dhaif memberi mudarat, maknanya tempat cari tak berbetulan. Tempat cari tak berbetulan, lagi pulanya lain daripada tempat cari itu dah pahu. Maknanya tak kuatlah, dah tak kukuh dah, maka tak boleh kita nak sapu juga. Begitu ya. Dan syarat yang kelima, hendak adalah dua moza itu teguh. Teguh itulah yang katanya kuat tadi. Bahasa Arab panggil kata safik. Bahasa Arab panggil safik. Teguh dia tu sekira ni nak merupakan teguh sakat mana. Sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya. Maknanya kita pakai tu jangan pakai sekejap dah cari. Berjalan atasnya, yani kita pakai dia, kita berjalan dengan dia. Dengan tiada berkasut. Jadi tidak pakai kasut pula di luar. Dengan tidak berkasut, dengan tidak pakai kasut pula di luar. Kerana berulang-ulang, maknanya berturut-turut berjalan tu kerana berulang-ulang pada menghasilkan segala hajat yang dikehendak kepadanya pada ghalib masa sehari semalam. Bagi orang yang bermukim, atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Dan jikalau orang yang memakai moza itu orang duduk, dia masalah sininya, masalah dua moza tu yang kita tengok ada jual sekarang, dia lain pada stukin. Lain pada stukin sebab masalah stukin tu dalam mazhab kitanya tidak boleh nak sapu. Adapun mazhab Maliki, kalau kita pakai kasut, kita pakai stukin tu boleh nak sapu, tapi stukin tu bukan dia khuf. Panggil al-jawarib. Al-jawarib dalam mazhab kita tak boleh nak sapu. Jadi pada mazhab lain tu, kalau mazhab Maliki tu, kalau kita pakai kasut tu, lepas tu belum nak pakai kasut, kita pakai stukin yang ada sekarang tu lah. Maka kita ambil wuduk, buang kasut, maka kaki tak payah buang stukin, kita sapu di atas stukin tu lah. Itu mazhab lain. Lain pada mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Syafi'i, tak boleh kita nak sapu di atas stukin. Gitu. Kalau kita tengok ada biasa tu ada orang sapu, ambil wuduk dia tak basuh kaki, dia sapu di atas stukin tu, itu mazhab dia lah. Rasanya mazhab Maliki, mazhab Hanbali, macam tu dia. Jadi kita tak memadai, kita naknya moza panggilnya. Lepas tu moza ni yang macam ada jual tu lah, yang warna hitam, dia tak tebal sangat. Lepas tu di tapak tu dia jadi straight. Tetapi dia buat daripada kulit. Dia buat daripada kulit.
Maka dia pakai adatnya, dia pakai benda tu, dia pakai stukin, dia pakai benda dua moza saat itu, lepas tu pakai kasut pula. Dia pakai kasut pula. Dia pakai kasut pula. Jadi kalau musim sejuk tu nak jadi 3 lapis. Nak jadi 3 lapis maknanya stukin, lepas tu 2 moza, lepas tu kasut. Jadi maknanya maknanya kalau kita pakai benda tu kalau tidak berkasut, kita boleh berjalan boleh berjalan pakai dia saja, tidak pakai kasut tu. Kalau nisbah bagi orang bermukim tu, dalam masa sehari semalam kita berjalan pergi ke sana ke sini untuk hajatan kita, maka kasut 2 moza tu tak rusak lagi. Lepas tu untuk orang yang musafir 3 hari 3 malam tu tak rusak lagi. Tu katanya kukuh dan teguh. Lepas tu masalahnya dia yang saya kata kasut tu dia begini. Dia kalau kita dia benar ni dia panggil kata khuf, panggil kata 2 moza, itu mengikut ghalib. Maknanya kalau hidupan kitanya, kalau macam kita orang berkebun tu yang but buat daripada kulit yang ada sekarang tu, ataunya buat daripada getah, daripada jenis plastik jenis getah tu. Kalau kita contohnya pagi lepas pada sembahyang subuh, kita ambil wuduk, sudah solat subuh tu kita nak pergi ke kebun tu. Kita nak pergi ke kebun, kita pakai boot yang getah. Maka boot yang getah itulah jadi apa? Jadi khuf. Jadi khuf. Maka apabila kita pergi ke kebun tu, jadi maknanya dia tak cari, memanglah kukuh benda tu, pakai sebulan pun tak rusak lagi. Maka apabila kita pergi ke kebun tu, kita batal wuduk apabila kita nak solat zuhur. Masalah, jadi maknanya tak payah kita itu, kalau nak sapu di atas bot tu pun boleh. Tapi jangan pijak najis lah. Jadi ada kena tanah, ada apa, tu biarlah. Maka boleh kita nak sapu tu. Walaupun bukan moza yang buat daripada kulit yang dia kata ni lah. Tapi apa dengan sebab kita pakai bot tu, makna itulah dikatakan khuf. Sebab tu saya katanya 2 moza, khuf, kasut, begitu. Itu pun boleh. Macam kasut askar tu, kalau cukup syarat dia tu boleh orang jadi askar. Orang jadi askar tu, tapi cara kasut dia macam mana tak tahulah. Sekiranya kalau cukup, maknanya tidak ada lubang yang tidak ada lubang yang maknanya boleh menegahkan air masuk ke dalam, cukup syarat dia tu, memanglah kasut askar tu memang kuat, memang teguh, maka boleh nak sapu. Yang setengah tu dia pakai zip kan. Dia tak ada pakai tali, dia pakai zip di tepi ni, tarik naik. Daripada tepi tarik naik. Maka sekiranya boleh menegahkan air, melainkan pada tempat jahit tu, maka boleh nak sapu. Walaupun pada uruf pada itu tak panggil 2 moza lah, tapi panggil kata kasut ni. Maka itu pun boleh. Tapi yang kita nak cakap sekarangnya, masalah kalau jenis kasut macam boot tu memanglah kuat semata dah. Lagi pulanya buat pada plastik, tidak ada lubang pun, tak ada jahit pun. Maka itu kalau kita berjalan masuk dalam air tu 100% air tak masuk. Melainkan air masuk daripada atas, tu tak mengapa. Sebab atas tak wajib tutup. Kalau kita pakai boot yang getah tu, kalau air dalam tu dia masuk ke atas tak mengapa. Jangan masuk kat tepi, jangan ada lubang kat tepi, jangan masuk kat tepi ya. Itu saja. Maka masalah di sininya, sekiranya kalau moza, kalau kasut tu macam dijual sekarang tu yang hitam-hitam tu, dia selapis, 1 lapis saja buatan daripada kulit. Maka kalau biasanya orang pakai tu, dia pakai tu macam kita pakai stukin.
Lepas tu biasanya kalau musim sejuk tu dia orang pakai 3 lapis tukin, lepas tu benda tu, lepas tu kasut pula. Nah. Kasut pula. Maka sekiranya kasut yang sebelah luar tu kita tak kira. Jadi kalau kasut sebelah luar tu, kasut yang kita pakai tu maknanya kasut kalau nak rendah daripada 2 buku, 2 mata kaki pun tak mengapalah sebab kita tak kira di kasut, kita kira di khuf, 2 moza yang sebelah dalam. Tetapi kalau kita pakai 2 lapis, maknanya khuf, moza yang hitam-hitam tu kita pakai, lepas tu kasut pula, kasut tu kita pakai kasut boot. Kita kira atas saja, tak kira yang dalam. Itu pun kita kira yang luar ni sajalah. Jadi mana sapu di luar. Begitu. Macam kita pakai khuf 2 lapis. Tidak rusak mana-mana. Begitu. Maka sekiranya kalau kita pakai benda tu tak pakai kasut, kita boleh berjalan ke sana ke sini. Biasanya kalau nak rosak pun tepat jahit nak jadi pecah tepat jahit. Artinya tepat tapak tu lebih lagi jalan batu, jalan semin tu dia nak jadi makan nak jadi habis kat bawah. Sekiranya kalau kita berjalan. Sebab tu kalau buatan daripada jenis kertas ke masalah atau jenis kain tu rasanya tak tahan tu. Sebab kita berjalan tu rasanya boleh 100 langkah dah habis tu sebelah bawah. Kalau daripada kain, lagi pula kain tu tak boleh sebab dia tak menegahkan air. Kalau kulit tu tak mengapa sebab kulit boleh menegahkan air, tapi kalau selam lama-lama masuk juga. Malaikat dia masuk pada tempat benang berjahit tu, itu tak mengapa. Jadi maknanya maksud di sini dia tu mesti teguh, mesti kukuh. Lepas tu jadi maknanya kita tak kalau pakai dia saja tu, tak pakai kasut tu, kita berjalan ke sana ke sini dalam masa sehari semalam dalam hajatan. Tapi bukan makna kena berjalan sehari semalam. Jadi maknanya adat biasa kita lah, kita duduk kat rumah. Kita duduk kat rumah, apabila duduk kat rumah pun kita berjalan dalam rumah ke sana ke sini, depan rumah, belakang rumah, kat bilik air kat mana. Lepas tu pergi masjid, pergi beli barang atau pergi kerja. Itu adatan biasa lah. Adat biasa kita ni. Adat biasa kita ni kita pakai macam ni. Pakai tu bukan duduk diam gitu. Artinya maknanya kita pakai tu kita pergi ke sana walaupun tak keluar rumah pun dalam rumah. Pergi mari adalah hajat kita tu. Dalam sehari-hari tu bukan kita duduk saja, bukan kita berjalan 24 jam. Ada berjalan, ada duduk, ada tidur, ada apa? Nak pergi ke pasar, pergi ke masjid, pergi ke rumah orang ziarah, katalah. Dalam masa sehari semalam tu kalau kita pakai berturut-turut tu dia tak rusak lagi. Maknanya itulah boleh nak sapunya. Tapi kalau dah lama, artinya tak kuat, kulit tu nipis. Kalau kita pakai sekiranya hari boleh 10 jam masalah, separuh harinya dah rusak dah. Maka itu tak boleh nak itu. Tapi agak tengoklah kuat lagi ke dah tak kuat. Gitu ya. Itu maknanya sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya dengan tiada berkasut. Maknanya kita pakai berjalan dengan dia, bukan katanya pakai dia, lepas tu pakai kasut di luar, berjalan dengan pakai kasut. Kalau berjalan pakai kasut, dia tak rusak sebulan, rasa tak rusak lagi kot. Begitu. Lepas tu tambah satu lagi, atau apa dia, syarat dianya, selain pada ada tambah di atas itu maknanya kuat, lepas tu yang naknya selesa kita pakai, kita berjalan. Kalau buat daripada semin masalah, daripada batu masalah dia korek, buatan daripada kayu masalah, kalau kita kira nisbah kuat tu, kuatlah. Tetapi nak satu laginya, selesa ke tidak kita berjalan.
Kalau buat daripada batu, memanglah batu yang laik tu dia tak pecah kan. Jadi payahlah nak pecah dia tu, tapi tak selesa lah, berat. Tu dia atau jenis tajam-tajam, tak selesa, tu dia tambah lagi. Maknanya kena kukuh, kena kuat lagi pula ni kita pakai dia tu, kita selesa berjalan. Begitu. Rasanya ada sebut kot depan. Tengok. Jadi berturut-turut berjalan tu, tengok dia katanya sekira-kira dapat berturut-turut berjalan atasnya dengan tiada berkasut. Kerana jadi berjalan berturut-turut berjalan tu untuk apa? Kerana berulang-ulang menghasilkan segala hajat. Berulang mana kita nak duduk kat luar, duduk di dalam rumah di kat luar, rasa nak minum air, kita masuk dapur, duduk kat dapur, nak tubik kat nak keluar, nak pergi kat luar rumah ke masalah. Jadi maknanya hajat kita berjalan tu dah yang dikehendak keduanya kepadanya. Maknanya berulang-ulang pada menghasilkan segala hajat yang dikehendak kepadanya. Pada ghalib masa sehari, jadi maknanya ghalib adat kita sehari-hari itu kita adalah berjalan. Kita berjalan, kita duduk, kita pergi ke sana ke sini. Lepas tu masa sehari semalam bagi orang yang mukim, dan 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Jadi maknanya dalam masa tu sekiranya tak rusak lagi, kita agak tengoklah. Tak rusak lagi, maka boleh kita nak sapu. Tu gitu. Itu kalau jenis kasut macam boot tadi kita pakai dia saja, dialah jadi khuf. Dialah jadi khuf. Tu tak kena bimbang. Jangan kena api. Begitulah. Dan jikalau orang yang memakai 2 moza itu orang duduk, yakni orang tiada kuasa pergi datang, mana orang yang tak boleh nak berjalan, mana orang duduk, mana orang tak boleh berjalan, itu maksudnya. Kalau dia tak berjalan, maknanya tak tahu nak rusak tak rusak, kalau itu sebab dia tak berjalan. Macam mana nak kiranya? Maka kita untuk hari ini kita sekadar itu dulu, insya-Allah kita sambung lagi. Pada kata dan jikalau orang memakai moza itu orang duduk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك